Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda pernah dengar tak pasal siri Realme GT? Ia dikhususkan untuk telefon pintar terhebat keluaran Realme. Cuma tahun lepas kan, Realme Malaysia tak bawa siri GT generasi pertama yang terhebat. Hanya sehingga Realme GT Neo 2 yang dikuasakan Snapdragon 870 sahaja. Tapi tahun ni, Realme Malaysia bermula garang apabila melancarkan terus Realme GT 2 Pro yang dikuasakan oleh chip Snapdragon 8 Gen 1. Ia adalah antara telefon pintar terawal menggunakan chip terhebat keluaran Qualcomm tahun ini. Walaupun saya katakan ia antara yang terawal, sebenarnya dah ada 3 pengeluar yang telah melancarkan telefon pintar dengan kuasa Snapdragon 8 Gen 1 di Malaysia. Pertama adalah Samsung dengan siri Galaxy S22. Tapi harga dia antara 3,000 sampai 5,000 lebih. Lepas tu, Motorola membawakan H30 Pro dengan harga yang paling murah di Malaysia. Cuma 2,699 dan dia ada 12GB RAM serta storan 256GB. Seterusnya adalah siri Xiaomi 12. Harganya bermula di bawah RM3,000. Kalau anda tak tahu, Realme GT2 Pro ni datang bersama RAM 12GB dan storan 256GB. Dan dia dijual secara rasmi di Malaysia pada harga RM2,999. Yang bestnya kan, kalau anda sempat beli masa promosi jualan awal dulu, dia bagi diskaun RM400. Jadi anda boleh beli pada harga RM2,599 saja. Memang murah lah kan? Tapi kan, mesti anda menantikan dulu ulasan daripada saya sebelum nak membelinya kan? Jadi, mari saya nak ceritakan kenapa jangan beli Realme GT2 Pro. Kita berkenalan ringkas dulu dengan telefon ni. Mula dengan buka kotak. Saya ni kan sebagai pejuang kelestarian alam sekitar, memang rasa kecewa sangatlah lihat kotak Realme GT2 Pro ni. Sebab apa? Sebab dia besar sangat. Dia punyalah cerita pasal pembungkusan mesra alam ni. Sebab katanya kurang guna plastik lah, guna dawat soya lah, guna kertas yang kurang plastik lah. Tapi kan, perkara paling utama bila mengatakan nak kurang menggunakan bahan terbuang tu adalah kurang menggunakannya. Saiz kotak ni kan terlebih sangatlah. Besar yang tak perlu. Tengok, saya buka kotak ni dulu kan. Okey. Sekali pertama atas ni, ni ada sikit sampul kertas-kertas manual. Dan nampak ni, ni ada telefon. Bawah ni kosong kan. Jadi saya angkat lagi. Saya angkat telefon ni. Anda lihat bawah apa? Okey, ni ada casing dia. Dan ada kepala pengecas dan kabel. Banyak ruang kosong. Nak buat apa banyak-banyak sangat ruang kosong ni? Kalaulah dioptimumkan kan, ruang kepala pengecas ni, casing ni letak sekali dan telefon ni, itu adalah lebih baik. Baru betul nak kata mesra alam sebab kurang menggunakan bahan. Tapi, jangan pula menggunakan alasan yang cuba merendahkan pemikiran pengguna. Contohnya kan, kita tak bagi lagi lah kepala pengecas ni sebab kita nak jaga alam sekitar. Pasal hal ni, Realme sila ambil perhatian sebab dia dah mula tak bagi kepala pengecas dalam telefon Realme Narzo 50A Prime. Jaga-jaga tu Abang Jamil. Tapi nak tahu tak apa perkara yang kita semua boleh sumbang untuk menjaga alam sekitar? Berhenti hisap rokok. Sudahlah, cukup kita cerita pasal kotak. Sekarang yang lebih penting kita nak cerita pasal telefon ni. Tengok kemasan belakang Realme GT2 Pro ni. Ia dikatakan mendapat inspirasi daripada kertas. Jadi rasanya macam kertas. Tapi perkara ni tidaklah menghairankan untuk Realme sebab memang sebelum ni dia banyak menggunakan inspirasi bahan-bahan sekitar. Contohnya kan Realme GT Master Edition tahun lepas dia menggunakan kemasan beg bagasi. Dan Realme X2 Pro dulu dia pernah menggunakan kemasan batu bata ke pasir. Tapi inspirasi je dari kertas. Bahan ni sebenarnya masih lagi plastik. Yang mana Realme katakan ia adalah biopolymer. Untuk orang yang tak pernah tahu dan tak kenal, mesti nampak telefon macam tak premium kan? Sebab telefon premium biasanya gunakan kaca atau besi. Betul tak? Tapi kan, bagi saya sebenarnya lebih suka bahan macam ni, plastik ni. Sebabnya, ia menjadikan telefon lebih ringan dan tak takut pecah macam kaca serta tak meninggalkan kesan cap jari. Sebagai seorang yang lebih gemarkan practicality, memang saya sukalah plastik berbanding kaca. Tapi ini bergantunglah kepada kegemaran masing-masing. Cuma untuk pandangan yang materialistik sikit lah kan, telefon ni nampak macam tak premium lah. Untuk harga RM3,000, telefon ni saya kategorikan sebagai
flagship premium. Ia bukan lagi flagship permulaan yang biasanya saya letakkan untuk telefon bawah RM2,500. Kalau flagship permulaan ni, dia cuma tekankan pada prestasi tinggi, macam menggunakan chip Snapdragon 8 Gen 1 ataupun mungkin ada skrin OLED 120Hz. Tapi kalau dah tak flagship premium ni, ia sepatutnya ada pengecasan wireless dan juga kalis air. Dan dua perkara tu tak ada di Realme GT2 Pro. Walaupun dua ciri ni kan sebenarnya tak beri kesan pun pada penggunaan harian. Tapi kita dah bayar mahal kot. iPhone dan Samsung Galaxy yang berharga antara RM2,000 ke RM3,000 ada pengecasan wireless dan juga kalis air. Tapi kena ingat juga, Realme gantikan kekurangan ni dengan ciri premium yang lain yang tak ada pada iPhone dan juga Samsung Galaxy. Yang pertama, ia ada pengecas berkuasa tinggi. Dan yang kedua, telefon ni ada skrin Quad HD berkualiti tinggi. Pengecas berkuasa tinggi ni kan patut dah jadi standard pada telefon premium sebab telefon bawah RM1,000 pun dah ada yang menyokong pengecasan 60W. Tapi tak tahu kenapa Apple dan Samsung ni kedekut sangat. Masih dengan pengecas 25W je. Untuk Realme GT2 Pro ni, dia ada pengecas 65W Super DUT. Pengecas ni sebenarnya ada beradik dengan Oppo Vogue. Tapi kan apa yang saya suka pada pengecas DUT ataupun Vogue ni, semasa mengecas ia tak panas. Anda cubalah pengecas pantas yang lain macam PD ataupun Power Direct. Kalau masa mengecas tu, dia punya panas tu boleh mencairkan hati yang membeku. Tapi pengecas DUT Realme, relax je, sejuk je daripada awal sampai habis. Ia pun cas pantas. Daripada 1% ke 100%, ambil masa cuma 35 minit saja. Kalau dari 1 ke 50% tu, 15 minit je. Tapi masalah pengecas ni pula kan, anda harus menggunakan kepala dan kabel khas DUT ataupun Vogue tu. Tak boleh pakai kabel biasa yang lain. Kalau pakai yang lain, tak dapatlah kuasa mengecas 65W tu. Lepas tu, skrin Quad HD. Anda memang tak dapat pada telefon lain bawah RM3,000 ni. Hanya ada di Realme GT2 Pro. Yang saya perasan lah, memang model ni je yang ada. Hatta Xiaomi 12 pun tak ada. Skrin di Realme GT2 Pro ni memang cantik sangat. Sangat cerah dan terang. Tak boleh nak dibanding lah Xiaomi 12 tu. Memang kena tapau habis. Dan ia menggunakan teknologi LTPO 2.0. Yang mana ia boleh turun kadar penyegaran sehingga 1Hz untuk menjimatkan tenaga dan pergi sehingga 120Hz untuk yang lebih lancar dan lembut dia skrinnya. Tapi kan resolusi Quad HD ni sebenarnya tak rasa pun beza dengan HD penuh untuk saiz skrin 6.7 inci ni. Saya nampak sama je. Kalau anda nak lebih jimat bateri kan, anda boleh turunkan je dia punya resolusi kepada HD penuh. Satu lagi kan, kekurangan ketara pada Realme GT2 Pro ni. Dia ada masalah yang sama dengan iPhone 13 saya cakap dulu. Iaitu tak ada kamera telefoto. Dia bagi zoom digital je. Harga premium macam ni, tak ada kamera telefoto. Aduh, kalau nak skoreng tu kan, gambar dia tak secantik dan sejelas kamera telefoto yang sebenar lah. Tapi lagi kan, saya sebenarnya kan lebih suka dengan tawaran kamera yang ada di Realme GT2 Pro ni walaupun tiada kamera telefoto. Sebab apa? Pertama, Realme menggunakan kamera utama dengan sensor 50MP Sony IMX766 OIS. Kamera utama ni dia punya kualiti gambar memang cun. Lepas tu kan, yang kedua, ini yang penting tau. Kamera ultra lebar dia ada sudut pandang seluas 150 darjah. Anda tahu tak? Telefon lain kan, kamera ultra lebar dia ada sudut pandang cuma 120 darjah je. Dengan bukaan 150 darjah, anda boleh tangkap lebih luas gambar tanpa perlu bergerak ke belakang. Dan untuk kamera ni, Realme tambah lagi kesan khas. Yang pertama, dia ada kesan mata ikan ataupun fish eye. Dan yang kedua, dia ada barrel distortion ataupun herotan. Jadi dengan kesan khas ni, anda bolehlah hasilkan gambar yang lebih kreatif mengikut anda punya kehebatan lah ataupun cita rasa diri sendiri. Tapi kan, yang terbaik dan paling best di kamera Realme ni adalah kamera ketiga, iaitu kamera makro dengan super zoom 40 kali. Kamera makro ni, Oppo Find X3 Pro dulu pernah pakai. Tapi bila Oppo lancarkan pula Find X5 Pro, dia tak guna lagi dah kamera makro tu. Telefon pintar lain, memang tak ada lah kamera makro macam ni. Jadi anda boleh tangkap gambar macam guna mikroskop. Punyalah dalam dia lain macam. Macam saya cakap tadi, dengan kamera unik macam ni, ia memberi lebih kebebasan kepada pengguna untuk lebih kreatif dalam mengambil gambar. Anda boleh lihat beberapa hasil tangkapan gambar menggunakan Realme GT2 Pro ni.
Sebagai sebuah telefon flagship yang bukan khusus untuk gaming, Realme GT2 Pro ni ada speaker stereo. Tapi satu tembak ke tepi dan satu tembak ke depan. Kalau anda pegang macam biasa, bunyinya agak sekata. Tapi kalau anda tutup sebelah, kiri ke kanan, boleh rasalah kekuatan dia atau kelantangan bunyi tu berbeza. Tapi nak buat apa tutup sebelah kan? Kalau nak kata tiada jack audio dan juga tiada slot card microSD, bagi saya ini bukan lagi satu kekurangan. Sebab semua telefon harga atas RM2,000 dah tak ada dua benda ni. Kecuali mungkin Sony Xperia lah. Jadi sebagai pengguna anda kena hadap je lah benda ni. Sebab semua pengeluar dah sepakat tak nak bagi dua ciri ni. Yang lebih menakutkan, bila dia tak nak bagi lagi kepala pengecas dalam kotak. Macam Apple dan Samsung dah buat. Realme pun dah mula buat. Jangan lupa, Nazul 50A Prime yang baru jalan cara Malaysia, tak ada lagi dah kepala pengecas. Menakutkan sebenarnya kalau semua terjadi nanti. Tapi kalau harga telefon tu murah sangat, tak apalah dia tak bagi kepala pengecas. Jadi macam mana? Anda terasa tak dengan kekurangan pada Realme GT2 Pro ni? Atau sebenarnya anda lebih kagum dengan kelebihan yang ada? Nak kata pesaing kepada Realme GT2 Pro ni, ada beberapa telefon dengan Snapdragon 8 Gen 1 harga bawah RM3,000. Pertama, Motorola Edge 30 Pro. Ia ada pengecas wireless dan kamera hadapan 60MP. Itu lebih dia. Kedua, Xiaomi 12. Ini pun ada pengecas wireless dan skrin kecil 6.28 inci. Kalau anda minat telefon kompak lah. Tapi kan ada satu lagi pilihan yang menarik, iaitu Samsung Galaxy S21 FE. Harganya pun bawah RM3,000. Walaupun ia guna chip lama Exynos 2100 yang staraf dengan Snapdragon 888 yang dilancarkan tahun lepas lah, ia masih chip berkuasa tinggi. Ditambah lagi, S21 FE ni ada pengecas wireless dan kalis air. Walaupun kamera utamanya cuma 12MP, tapi hasil gambarnya memang lebih baik daripada biasa. Badan S21 FE ni pun plastik, jadi tak takutlah pecah atau retak macam kaca. Inilah pandangan saya tentang Realme GT2 Pro. Telefon paling hebat pernah dihasilkan oleh Realme dengan harga pun yang nampaknya hebat. Walaupun telefon ni tiada ciri premium macam pengecas wireless dan kalis air, Realme gantikannya dengan ciri premium lain, iaitu kamera ultra lebar 150 darjah dan kamera makro 40 kali zoom serta skrin reality display yang sangat cantik. Bagi saya lah kan, ini adalah telefon Snapdragon 8 Gen 1 bawah RM3,000 pilihan pertama saya. Anda ada pandangan yang serupa? Atau ada komen lain yang nak dibincangkan? Boleh tulis dalam ruangan komen di bawah. Jadi kita boleh berbincang secara harmoni ya. Kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Najib dari Soya Cincau. Kita bertemu lagi dalam video kami yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.